Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Azia binti Mak Zain. Pada hari ini saya akan membuat satu pembentangan yang bertajuk animisma. Okay. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut mengenai animisma, saya ingin menyatakan tentang maksud animisma terlebih dahulu. Apa itu animisma? Okey, daripada sudut etimologi, animisma bermaksud animos ataupun anima dari bahasa Latin yang membawa maksud mempunyai roh, jiwa ataupun kehidupan. Manakala dari sudut terminologi pula, animisma bermaksud setiap sesuatu yang wujud di muka bumi ini seperti kayu, batu, angin dan lain-lain objek mempunyai roh. Okey, secara umumnya animisma bermaksud kepercayaan bahawa setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini mahupun yang hidup ataupun tidak bernyawa seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan, objek-objek yang tidak bernyawa, bukit, gua dan sebagainya mempunyai semangat dan rohnya yang tersendiri. Okey, roh-roh yang ada pada sesuatu tersebut dipercayai bersifat bebas. Bersifat bebas daripada manusia, tetapi ianya mempengaruhi dan mencampuri urusan kehidupan manusia. Okey, manakala golongan yang mempercayai animisma pula digelar sebagai animis. Okey, dalam animisma juga terdapat kepercayaan terhadap makhluk-makhluk gaib. Golongan animisma ataupun animis mempercayai kewujudan makhluk halus, iaitu makhluk yang wujud tetapi tidak dapat dilihat dengan mata kasar seperti jembalang, pontianak dan sebagainya. Mereka juga menganggap roh yang wujud itu bersifat aktif, yang mana perlu disembah dan dihormati agar kehidupan mereka tidak diganggu dan mereka akan mendapat pertolongan daripada roh-roh tersebut kelak. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan sejarah dan pengasas animisma. Animisma diperkenalkan oleh seorang tokoh barat, iaitu Edward Bernard Taylor pada kurun ke-19. Edward Bernard Taylor dilahirkan pada tahun 1832 dalam keluarga Quakers, iaitu pemilik kepada sebuah syarikat tembaga. Edward Bernard Taylor tidak pernah mempunyai sebarang pendidikan daripada universiti. Beliau hanya melakukan pembelajaran sendiri dengan melakukan pengembaraan dan melakukan kajian bebas. Okey, pengembaraan beliau bermula daripada Amerika Tengah, yang mana beliau akan mencatat setiap budaya dan kepercayaan yang ditemuinya sepanjang pengembaraannya dan seterusnya akan dijadikan buku. Okey, setelah daripada itu beliau telah ditawarkan untuk menjadi tenaga pengajar utama dalam bidang antropologi dan menjadi profesor pertama dalam bidang tersebut. Okey, hasil daripada pengembaraan beliau telah wujudnya dua teori. Teori pertama adalah animisma merupakan suatu gambaran kepada kepercayaan masyarakat primitif, yang mana beliau telah menemui persamaan dalam golongan masyarakat primitif adalah animisma. Maksudnya salah satu satu-satunya persamaan yang wujud dalam kalangan golongan primitif adalah animisma. Oleh yang demikian, beliau telah mengemukakan satu teori berkaitan hal tersebut. Okey, seterusnya teori kedua beliau adalah animisma merupakan kepercayaan tertua yang pernah wujud di muka bumi dan semua agama lain berkembang dengan kepercayaan tersebut.
Okey, seterusnya kita akan membincangkan berkaitan ciri-ciri animisma. Okey, pada asalnya animisma menyamai kepercayaan Tuhan yang esa. Tetapi ianya telah hilang daripada perhatian manusia kerana ianya tidak bersifat material sehingga digantikan oleh bentuk makhluknya yang lain yang mana lebih bersifat material. Okey. Untuk ciri utama bagi golongan animisma adalah mereka mempercayai kewujudan roh atau jiwa dalam setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Okey, seterusnya adalah mereka juga mempercayai semangat atau makhluk supernatural, kesaktian, syaman dan pantalarang. Okey, manakala ciri seterusnya, mereka mempercayai bahawa setiap roh yang wujud itu harus dihormati agar mereka tidak akan diganggu oleh roh tersebut. Okey, seterusnya mereka juga percaya bahawa roh terbina daripada satu unsur yang sangat halus yang mana mempunyai bentuk, berumur dan roh tersebut juga boleh makan dan minum. Okey, bagi golongan animisma, mereka mempercayai terdapat susunan keagamaan dengan satu rangkaian upacara penyembahan yang menggambarkan kewujudan makhluk-makhluk halus ataupun roh yang mempunyai kemahuan dan kehendak. Okey, seterusnya mereka juga mempercayai roh dan makhluk halus berada di sekitar manusia, termasuk di hutan, lautan, gunung-ganan dan sebagainya. Okey, akhir sekali mereka menganggap roh yang wujud itu adalah sangat berpengaruh dan boleh menentukan keselamatan kehidupan mereka. Seterusnya terdapat beberapa pecahan terhadap kepercayaan animisma. Pertamanya adalah ancestor worship. Ancestor worship ialah satu penyembahan kepada orang yang telah meninggal dunia, sama ada nenek moyang ataupun tokoh-tokoh tertentu. Yang mana golongan animis menganggap roh tersebut masih hidup dan boleh mendatangkan kebaikan kepada mereka serta boleh mendatangkan malapetaka kepada mereka juga. Okey, yang kedua adalah spiritualism ataupun spiritism. Yang bermaksud satu proses di mana orang yang telah meninggal dunia dan orang yang masih hidup saling berinteraksi satu sama lain. Okey, pecahan yang seterusnya adalah shamanism. Shamanism adalah orang yang mempunyai ilmu hitam dan menjadi perantara antara manusia dengan alam roh. Contoh yang ada dalam kalangan masyarakat Melayu sekarang seperti bomoh, dukun ataupun pawang. Okey, seterusnya animisma terbahagi kepada dinamism, pra-animism, fetism ataupun animatism. Yang mana ianya bermaksud satu penyembahan terhadap objek yang dianggap mempunyai kuasa atau kesaktian. Objek-objek tersebut akan dipakai ataupun disimpan kerana ianya dianggap boleh mendatangkan tuah ataupun kebaikan kepada mereka. Okey, seterusnya adalah animal worship. Okey, apa itu animal worship? Ianya bermaksud penyembahan kepada binatang-binatang tertentu kerana dianggap suci dan boleh menjamin keselamatan mereka. Okey, yang terakhir adalah totemism. Totemism merupakan satu pemujaan terhadap binatang-binatang tertentu kerana
mereka menganggap ianya adalah lambang suku dan mempunyai pertalian darah dengan mereka. Seterusnya saya akan menerangkan tentang matlamat kepercayaan animisme. Okey, bagi golongan animisme, setiap apa yang dilakukan mereka sebenarnya mempunyai tujuan ataupun matlamat tertentu. Antara salah satunya, mereka menghormati roh yang wujud itu supaya roh tersebut tidak akan mengganggu mereka dan akan membantu mereka dari roh jahat yang lain. Okey, yang kedua adalah matlamat yang kedua adalah mereka dapat membuat permintaan kepada roh-roh tersebut. Antara permintaan yang dilakukan oleh mereka seperti berjaya dalam bertani, menghindari perosak tanaman, hidup dalam harmoni dan terhindar daripada bencana. Okey, seterusnya mereka juga menganggap roh-roh tersebut akan memberi pertolongan kepada mereka dalam penyembuhan segala penyakit, yang mana dengan menyeru semangat kepada kuasa alam ataupun kuasa gaib. Okey, yang terakhir sekali adalah matlamat kepercayaan animisme adalah untuk mengelakkan dari berlakunya bencana alam dengan melakukan pemujaan terhadap roh orang yang telah meninggal dunia, yang mana menggunakan pawang sebagai perantara. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kritikan yang diterima oleh Edward Bernard Taylor dalam menghasilkan teori beliau, yang mana teori pertamanya adalah animisme merupakan suatu gambaran kepada kepercayaan dan budaya masyarakat primitif. Manakala teori kedua pula adalah Edward Bernard Taylor menganggap animisme merupakan agama tertua yang wujud di muka bumi ini dan semua agama lain telah berkembang daripadanya. Okey, berdasarkan teori-teori yang telah dihasilkan oleh beliau, terdapat beberapa kritikan sama ada daripada tokoh barat sendiri ataupun daripada sumber-sumber lain. Okey, untuk kritikan pertama, sebenarnya Al-Quran tidak mengiktiraf sebarang pembuktian atau pendalilan melalui pemerhatian atau secara empirikal, yang mana kenyataan ini adalah bertentangan dengan cara ataupun kaedah yang telah dilakukan oleh Edward Bernard Taylor, yang mana menghasilkan teori beliau hanya dengan melakukan pengembaraan dan pemerhatian sahaja. Okey, dalam Al-Quran juga menegaskan bahawa manusia tidak boleh membuat sebarang andaian hanya melalui pemerhatian, dan ianya mestilah berpandukan wahyu. Okey, berkaitan teori yang kedua, iaitu animisme merupakan agama tertua yang wujud di muka bumi ini. Ini bertentangan dengan apa yang telah tercatat dalam Al-Quran, iaitu manusia pertama, iaitu Nabi Adam AS, dan generasi awal keturunannya berada di atas landasan tauhid, dan politisme hanya muncul pada zaman Nabi Nuh AS. Okey, seterusnya kritikan lain yang diterima adalah yang mana terdapat juga tokoh barat
seperti Andrew Lang, yang mana percaya bahawa asal kepercayaan manusia sebenarnya adalah mengakui konsep Tuhan yang Esa ataupun the high God God concept. Okey, seterusnya beliau juga telah menerima kritikan daripada Marisusai Dawamoni, yang mana beliau menganggap teori yang telah dihasilkan oleh Edward Bernard Taylor mempunyai kekurangan daripada segi bukti apabila hanya mendasarkan diri kepada history dan tidak diterima secara verifikasi. Selain itu, beliau juga berpendapat bahawa terdapat kekeliruan dalam penghasilan teori ini berdasarkan deskriptif tentang cara masyarakat primitif berfikir. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan animisme terhadap peradaban manusia. Okey, yang pertamanya adalah munculnya kepercayaan dinamisme. Okey, dinamisme ialah satu kepercayaan kepada kuasa atau tenaga yang ada dalam roh atau jiwa manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan objek-objek yang mana dipercayai dapat memberi kebaikan dan keburukan kepada manusia. Okey, kepercayaan masyarakat dinamisme terhadap makhluk gaib yang boleh mengganggu dan menakutkan mereka adalah hasil dari kewujudan magis, iaitu penguasaan terhadap kuasa dan tenaga gaib. Okey, mereka mempercayai roh nenek moyang mereka mempunyai kuasa dan tenaga yang kuat yang boleh mempengaruhi kehidupan mereka, serta mereka perlu melakukan upacara pemujaan dan penyajian. Kesan daripada kepercayaan ini telah wujud satu pantang-larang dan peraturan-peraturan tertentu dalam sebuah masyarakat. Okey, selain itu, kesan daripada animisme juga dapat mewujudkan kepercayaan telah mewujudkan kepercayaan dan amalan bid'ah, yang mana ianya turut memberi kesan terhadap akidah umat Islam. Budaya khurafat dan syirik yang ada pada zaman sekarang, seperti contohnya amalan perbomohan, tangkal azimat dan sebagainya adalah berkaitan dengan amalan bid'ah. Okey, sebenarnya dalam masyarakat Melayu sekarang juga terdapat banyak amalan-amalan yang dianggap bid'ah, seperti perbomohan, mempercayai tangkal azimat, serta mempercayai sesuatu alat ataupun sesuatu barang boleh memberi kesembuhan kepada penyakit dan sebagainya. Okey, sebagai kesimpulan, animisme merupakan sebuah kepercayaan yang berasaskan roh, semangat dan kuasa yang tersimpan dalam sesuatu yang nyata atau gaib, yang mana mampu mempengaruhi kehidupan manusia. Okay. Animisme juga menunjukkan akan kepentingan unsur-unsur yang dianggap mempunyai semangat dan kuasa. Okey, setiap yang dilakukan oleh golongan animis adalah mempunyai matlamat tersendiri, seperti memperoleh kekayaan serta mengelakkan kecelakaan, dijauhi dari segala penyakit dan sebagainya. Okey, sebenarnya kepercayaan animisme ini masih wujud dalam kalangan masyarakat Melayu pada zaman sekarang.
seperti aktiviti perbomohan, tepung tawar semasa majlis persandingan, tangkal azimat dan sebagainya. Okey. Seterusnya, kesan daripada kepercayaan ini dapat menimbulkan satu amalan ataupun satu kepercayaan bid'ah yang mana boleh mendatangkan yang boleh memberi kesan kepada akidah umat Islam dan boleh menyebabkan berlakunya murtad tanpa disedari. Oleh yang demikian, sebagai umat Islam, kita haruslah berpegang teguh dengan ajaran Islam supaya kita sentiasa berada di jalan yang benar dan tidak terpesong akidah, kepercayaan atau kepergantungan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dikategorikan sebagai syirik dan juga khurafat. Oleh yang demikian, kita haruslah mengelakkan diri daripada melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti amalan-amalan yang telah dilakukan oleh golongan-golongan animisme. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.